Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fidah Matrang. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak mempunyai hala tuju dan dasar yang jelas dalam mencapai kemajuan digital pada masa hadapan. Perkara itu diakui oleh Menteri Digital Gobind Singh Dio dan timbalannya Datuk Wilson Ugak Kumbong selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg di Wisma Bapa Malaysia di sini pada Isnin. Bercakap ketika ditemui media selepas kunjungan hormat tersebut, beliau memberitahu antara lain kunjungan tersebut juga bertujuan membincangkan hala tuju dan pandangan Kerajaan Sarawak dalam proses pendigitalan negeri ini. Saya lihat memang di Sarawak ini di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Premier, kita lihat hala tuju very clear apa yang mereka hendak mencapai dalam tahun-tahun yang akan datang. So from the discussions I had earlier, to a very clear direction of macam mana kita nak pastikan bahawa negara ataupun negeri Sarawak ini tidak tertinggal dari sudut pendigitalan dan kita bergerak ke depan khususnya. Tambah beliau, kementeriannya akan terus mengadakan lawatan ke negeri-negeri lain bagi mendapatkan pendapat, cadangan dan keperluan mereka dalam proses pendigitalan negeri masing-masing. Hari sama dalam kunjungan hormat tersebut ialah Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi. Dalam kunjungan hormat seterusnya, Datuk Patinggi Abang Zuhari turut menerima kunjungan perpisahan daripada Konsul Agung Negara Brunei Darussalam, Noni Zurainah Ismi. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak akan memastikan penduduk di kawasan luar bandar tidak terpinggir daripada menikmati pembangunan di sesebuah kawasan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, dengan adanya pembinaan jalan perhubungan luar bandar, ia secara langsung dapat membantu penduduk di sebuah kawasan itu. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, dengan adanya pembinaan jalan perhubungan luar bandar, ia secara langsung dapat membantu penduduk di sesebuah kawasan itu. Menurut beliau, misalnya di Dalat, terdapat jalan yang akan menghubungkan Dalat ke Sibu, merangkumi Jalan Dalat Kut, Kut Muara, Kampung Kekan Seberang dan Kampung Medong Seberang. Beliau berkata demikian berucap semasa Pesta Kawal Medong edisi ke-76 di Balai Raya Penghulu Sakol, Tira, Kampung Medong Hulu, Dalat baru-baru ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat itu turut berkongsi mengenai peruntukan untuk projek Proposed Existing Dalat Kut Road Connecting Kampung Kekan Seberang sehingga ke Kampung Medong Seberang berjumlah sebanyak RM90.5 juta. Manakala katanya bagi projek sakit iaitu Jalan Lebrasau ke Klit juga akan dilaksanakan menggunakan kontraktor penyelamat. Menyentuh mengenai Pesta Kaul Medong, Datuk Seri Fatimah menjelaskan pesta itu dapat memupuk dan memelihara tradisi masyarakat Melanau supaya ia tidak hilang di telan zaman. Paparan berikutnya, projek Jalan Padawan yang bernilai RM80 juta kini memerlukan kontraktor penyelamat bagi melaksanakan kembali projek tersebut. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat, Datuk Seri Roland Sagah Wiin berkata, terdapat gangguan ke atas kontraktor sebelum ini dan di samping permintaan pampasan daripada penduduk setempat. Menurut beliau, pekerja dari Indonesia tidak dapat masuk menyebabkan kontraktor terdahulu terpaksa menarik diri daripada projek tersebut di samping penduduk pula meminta pampasan tambahan biarpun sudah diberi pampasan. Justru beliau berharap penduduk terutamanya pengguna Jalan Padawan terus bersabar kerana kini terpaksa cari kontraktor penyelamat bagi projek naik taraf Jalan Padawan yang pada mulanya bernilai RM80 juta. Datuk Seri Roland sebelum itu telah hadir ke Majlis Perasmian Projek Program Transformasi Luar Bandar (RTP) dan Projek Kecil Luar Bandar MRP Kampung Peraya di Siburan pada Sabtu. Sementara itu, beliau berharap penduduk turut memberikan sokongan penuh dalam kerja-kerja menaik taraf Jalan Padawan dengan harapan projek dapat dilaksanakan dalam masa terdekat. Difahamkan sebanyak 37 projek telah dijalankan sejak tahun 2018 hingga 2023 dengan perbelanjaan menelan kos sebanyak RM4 juta. Beralih ke laporan selanjutnya, inisiatif Kerajaan Sarawak yang tidak mewajibkan pemaju perumahan swasta membina rumah mampu milik berkuat kuasa suku pertama tahun ini sekiranya mereka ingin melaksanakan projek pembangunan berskala besar di Sarawak merupakan langkah yang amat signifikan. Di mana Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Datuk Michael Tiang Mingti berkata,
Pengumuman Premier Sarawak berhubung perkara itu akan mewujudkan situasi menang-menang untuk orang ramai, pemaju perumahan dan kerajaan negeri, seterusnya membawa manfaat kepada ketiga-tiga pihak. YIB Premier, what he announced yesterday about the private developers. According to the present policy, housing policy, the private developers are required to allocate 30% of their developments, mixed development housing developments, to build we call it affordable residential unit if they are develop more than 10 acres of the land. Now, under the present the policy, there are some weaknesses and challenges, and with the announcement of our YIB premiers, the latest policy which are going to change and implement is to the developer not obliged to pay to do 30%, allocate 30% of the development to build this affordable residential unit. Actually, they just need to pay certain amount, right? Certain quantum of payment to this so-called housing trust fund. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada majlis menitik mata singa di Kuil Eng Enteng Tua Pekong di Sibu pada Ahad. Beliau turut berharap kerajaan negeri akan terus mempertingkatkan dasar perumahan bagi memastikan pembangunan rumah mampu milik untuk rakyat, terutamanya bagi mereka yang membeli rumah pertama. Menjelaskan dasar semasa, Datuk Michael Tiang menekankan bahawa pemaju swasta terpaksa memperuntukkan 30% daripada skim perumahan atau projek pembangunan bercampur untuk rumah mampu milik apabila keluasan tanah maju adalah 10 ekar atau lebih. Masih lagi dengan perkembangan di Sibu, dengan pengurusi Jawatankuasa Komuniti dan Pembangunan Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Bawang Asan Kelvin Lau menggesa penduduk rumah panjang agar sentiasa berwaspada dan tidak menjadi mangsa sindiket penipuan. Berucap pada majlis sambutan Tahun Baru 2024 di rumah Veronica Jabok di Pasai Siong pada Sabtu, beliau mengingatkan mereka supaya tidak mudah percaya dengan mana-mana tawaran menarik yang mereka lihat dalam talian. Katanya seseorang itu perlu merujuk kepada pihak berkuasa apabila menerima tawaran pekerjaan menarik atau yang tidak munasabah. Dalam hal ini, beliau turut menggesa rakyat supaya sentiasa mengunjung dan menjaga toleransi dan keharmonian yang telah wujud di Sarawak sejak sekian lama. Baik, sekian isi malam sama saya Fidah Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas, termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Ukas channel YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan paparan video mengenai VC Premier 2030, Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. #Saluran Informasi Rakyat. Salam Ukas. VC Premier 2030, Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, kerajaan negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar,
Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan, iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh, iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier Sarawak Maju 2030.